Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in umurud dunya waddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Ilahi yang mana kita dapat bersua sekali lagi di pagi yang berbahagia ini. Di sini ingin saya mengajak para hadirin hadirat, marilah sama-sama kita dengarkan tazkirah ringkas yang akan saya sampaikan, iaitu 30 wasiat Imam Syafi'i yang bertajuk Amal Soleh sebagai Perisai. Apa yang diwasiatkan oleh Imam Syafi'i iaitu lakukan sebanyak-banyaknya amal soleh kerana ia adalah pendinding dan perisai orang mukmin dan pelindung kepada serangan iblis. Amal soleh sebagai pendinding dan perisai daripada serangan syaitan. Dalam mengharungi hidup seharian, Islam menganjurkan umatnya supaya sentiasa bertakwa kepada Allah SWT dengan mengamalkan setiap perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kita juga diminta supaya mensyukuri dan tidak kufur nikmat. Takwa dapat dianggap sebagai kumpulan amalan soleh yang mampu mendekatkan diri individu kepada Allah SWT. Jadi setiap amalan itu perlu dilakukan dengan cara yang ditentukan dan diredai oleh Allah SWT, baru ia berfungsi sebagai pendinding dan perisai daripada sebarang serangan dan godaan syaitan. Jadi semua amalan itu bukan untuk Allah SWT, tetapi untuk keuntungan pengamalnya sendiri. Allah SWT tidak memerlukan kita dan amal soleh kita walau sedikit pun. Sebaliknya, kita yang memerlukan semua itu. Jadi 7 amalan soleh dalam rekod Imam Ibnu Majah, Rasulullah SAW berpesan, sesungguhnya amal soleh yang akan menyusul mukmin selepas dia meninggal dunia kelak adalah yang pertama, iaitu ilmu yang diajar dan disebarkan. Yang kedua, anak soleh yang ditinggalkan. Dan yang ketiga, mushaf Al-Quran yang dia wariskan. Yang keempat, masjid yang dia bangunkan. Yang kelima, rumah tempat singgah musafir yang dia dirikan. Yang keenam, sungai saliran yang dia alirkan. Yang ketujuh, iaitu sedekah yang dia keluarkan pada waktu sihat dan masih hidup. Jadi semua ini akan menyusul sehingga dia meninggal dunia. Para hadirin hadirat yang dikasihi oleh Allah, bercakap soal ilmu yang bermanfaat, Rasulullah SAW menjelaskan, tiadalah sesuatu sedekah yang lebih besar yang disedekahkan manusia seperti penyebaran ilmu. Jadi setiap ilmu yang memberi faedah kepada orang lain, apalagi daripada sumber Al-Quran dan hadis sahih, adalah ilmu yang bermanfaat. Rasulullah SAW memandang berat soal menyampaikan ilmu. Perkara ini jelas melalui hadis baginda SAW, sampaikan daripadaku walaupun satu ayat. Balighu anni wala ayat. Anak soleh yang ditinggalkan juga menjadi perkara yang menyusul mukmin selepas mereka meninggal dunia. Jadi dalam ayat 21 surah At-Tur, Allah SWT menyatakan perihal kelebihan orang soleh dan orang yang beriman yang diturut oleh zuriat keturunannya dengan keadaan beriman, kami hubungkan dengan mereka, iaitu zuriat mereka, dan kami tidak mengurangi sedikit pun daripada pahala amal-amal mereka. Setiap seorang manusia terikat dengan amal yang dikerjakannya.
Jadi dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan Allah SWT mengangkat darjat ibu bapa yang soleh kerana doa anak-anak mereka. Begitu juga meninggikan darjat anak dan cucu disebabkan amal soleh ibu bapa. Menurut Imam Ar-Razi, ayat ini juga menjadi bukti bahawa kasih sayang ibu bapa yang beriman berterusan hingga ke akhirat. Tetaplah nikmat ini hanya dikhususkan kepada ibu bapa dan anak dan cucu yang sama-sama beriman dan mati di dalam iman sahaja seperti jelas kelihatan dalam ayat. Maksud mushaf yang dia wariskan menunjuk kepada Al-Quran itu sendiri yang disedekahkan oleh individu. Ini tidak kiralah mushaf yang disedekahkan kepada orang perseorangan maupun kepada organisasi. Jadi ulama turut menjelaskan buku-buku agama walaupun bukan mushaf secara khusus juga termasuk antara maksud hadis ini. Jadi manakala dalam membincangkan soal masjid, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menyatakan Nabi Muhammad SAW memaklumkan orang yang membina masjid kerana Allah, Allah akan membina untuk dirinya di syurga binaan yang seumpamanya. Jadi ini tanpa mengira saiz masjid itu seperti dalam riwayat Imam At-Tirmizi, orang yang membina masjid sama ada kecil ataupun besar, Allah akan membangunkan untuk dirinya sebuah rumah di syurga. Jadi selagi masjid itu digunakan, selagi itulah orang yang mendirikannya mendapat pahala daripada Allah SWT, insya-Allah. Jadi manakala frasa rumah tempat singgah musafir yang didirikan dalam hadis ini mempunyai kaitan dengan konsep wakaf dalam Islam. Mewakafkan harta kita untuk Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai tempat yang istimewa di sisi Islam. Jadi takrifannya, asal wakaf ialah sesuatu itu dibekukan, manakala hasilnya disedekahkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sebuah hadis, Ibnu Umar menceritakan Umar bin Al-Khattab diberikan bahagian dalam bentuk sebidang tanah di Khaybar. Beliau pergi berjumpa Rasulullah SAW dan bertanya tentang apa yang sepatutnya dilakukan dengan tanah itu. Umar berkata, "Wahai Rasulullah, aku diberikan sebidang tanah di Khaybar, sedangkan aku belum pernah menerima harta yang lebih berharga daripada itu. Apakah yang kamu perintah supaya aku lakukan?" Nabi menjawab, "Sekiranya kamu mahu, kamu boleh bekukannya dan memberi dalam bentuk sedekah." Lalu Umar menjadikan tanah itu sebagai sedekah dan menetapkan bahawa ia tidak boleh dijual ataupun diwarisi. Berkenaan dengan sungai saliran yang dia alirkan, ini merujuk kepada membina saluran air untuk kegunaan orang ramai. Mungkin kegunaan itu adalah untuk minuman, mungkin juga untuk pertanian dan lain-lain. Semuanya dipandang tinggi oleh Allah SWT. Jadi terkadang terdapat kawasan-kawasan yang susahlah bagi mendapat bekalan air. Maka usaha membina telaga juga insya-Allah termasuk dalam maksud hadis. Mungkin juga kita tidak membina saluran baru, tetapi kita menggantikan saluran sedia ada yang sudah uzur kepada saluran baru yang bagus dan efektif.
Amalan terakhir yang disebut adalah sedekah. Sedekah sememangnya dianjurkan dalam Islam. Nabi Muhammad SAW menyatakan dalam laporan At-Tabrani, orang yang memberi makan kepada seorang mukmin sehingga dapat mengenyangkannya daripada lapar, pasti Allah akan memasukkannya ke dalam sebuah pintu daripada pintu-pintu syurga, dan tiadalah yang dapat memasukinya melainkan orang seperti dirinya. Sampai di sini saja. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini memberi manfaat bagi diri kita, keluarga kita dan juga masyarakat Islam amnya. Dan di sini saya akhiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.